أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini telah banyak melimpahkan rahmat, taufik dan inayah buat diri kita, sehingga menjadikan kita pada hari ini alhamdulillah dapat merasakan nikmat dalam melaksanakan ketaatan pada ketika ada daripada kalangan hamba-hambanya yang disesatkan oleh Allah, yang dijauhkan dirinya daripada merasakan nikmat dalam melakukan ibadah. Kita yang penuh dengan kehinaan ini masih lagi dipilih oleh Allah untuk terus menikmati kebaikan, yang mana hakikatnya segala kebaikan ini bukanlah daripada diri kita, akan tetapi datangnya daripada Allah. Maka atas kerana itu, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, janganlah sesekali kita melupakan bahawasanya kebaikan yang diizinkan oleh Allah untuk sama-sama kita laksanakan bukanlah untuk kita ini membanggakan diri di hadapan makhluk yang lain, maupun membesarkan diri kita di hadapan Allah, ataupun untuk menunjukkan kita ini layak dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi kita sentiasa ingat bahawasanya inilah tanda rahmat Allah, tanda kasih Allah kepada hamba, supaya ketika mana kita mengingatkan tentang betapa tingginya nilai kasih Allah terhadap kita, menjadikan kita ini untuk terus dipilih oleh Allah agar berada pada jalan kebaikan. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang bila kita fikirkan balik bagaimana kasihnya Allah, kita duduk pada jalan kebaikan ini dalam keadaan yang kita sendiri tak pernah terfikir pun. Betul tak? Dulu kita sangka yang kita ni akan habiskan masa dengan kerja kita. Dulu kita hebat tuan-tuan, kita kerja, kita ramai pengikut, kita banyak harta. Kemudian Allah tarik semua sekelip mata, dan kemudian Allah letakkan kita pada tempat yang baik, dalam keadaan yang kita tak pernah pun merancang untuk duduk pada jalan kebaikan. Pada ketika orang lain disibukkan oleh Allah untuk mengumpul dunia dengan sebanyak-banyaknya, kita ini ditempatkan oleh Allah pada jalan mencari keredaan tanpa kita memikirkan tentang dunia, sehingga kita boleh fokus sepenuhnya pada amal ketaatan yang sedang kita laksanakan. Pada ketika orang lain sibuk memikirkan tentang harga ayam yang makin mahal, ikan yang makin mahal, kita ini Allah Ta'ala jadikan tidak merasakan risau akan perkara tersebut. Bahkan kita diberikan keizinan oleh Allah untuk terus mengabdikan diri kepada Allah dengan kehidupan yang sedia ada secara ala kadar. Maka sebenarnya inilah tanda kasih Allah, sehingga
bila mana seseorang itu dilimpahkan rahmat oleh Allah dalam kehidupan, menjadikan dirinya sentiasa merasakan tenang dan bahagia. Maka atas kerana itu, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, guru saya dia pernah mengingatkan, dia kata pada ketika Allah meletakkan kita pada jalan kebaikan, maka janganlah kita ini mengeluarkan diri kita pada jalan tersebut. Teruslah duduk pada jalan kebaikan. Kerana apa? Kerana pada ketika kita cuba lari daripada kebaikan yang diberikan oleh Allah, pada masa itu kita akan mula disusahkan oleh Allah kerana mengingkari kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Karena pada ketika Allah memilih kita, maka sebenarnya kita termasuk dalam kalangan hamba yang dipilih untuk melaksanakan ketaatan. Karena hakikatnya pada ketika seseorang hamba itu mula merasakan kasih kepada Allah, sebenarnya dia telah terlebih dahulu dicintai dan dikasihi oleh Allah. Karena cinta daripada Allah ini tidak sama dengan cinta makhluk. Cinta makhluk, tuan-tuan, kita kasih pada seseorang, orang itu belum tentu lagi kasihkan kepada diri kita. Akan tetapi cinta Allah kepada makhluk, pada ketika Allah telah mengasihi makhluknya, maka pada ketika itu hamba tersebut mula merasakan kasih kepada Tuhannya. Jadi wayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah malam ni kita nak sambung bacaan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin, karangan daripada Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah mengurniakan kefahaman kepada kita dalam pada membaca kitab ini yang banyak barakahnya, walaupun sebenarnya kitab yang kecil. Allahumma salli ala Muhammad. Seperti mana yang disebutkan oleh musannif kitab ketika mana dia mengatakan, aku menuliskan kitab ini, Allahumma salli ala Muhammad, aku suratkan risalah ini pada ketika aku menghuraikan muqaddimah daripada Syekh Sanusi daripada kitab Ummul Barahin. Jadi daripada kitab itu, muqaddimah daripada kitab Ummul Barahin disyarahkan tentang akidah bagi orang-orang yang berjaya. Maka Allahumma salli ala Muhammad, bayangkan betapa berkatnya kitab tersebut, sehingga kan pada ketika mensyarahkan tentang muqaddimah kitab sahaja, keluar lagi sebuah kitab. Maka atas kerana itu janganlah kita menjadi orang yang menyombongkan diri dengan cara kita tidak mahu membaca kitab-kitab yang telah dikarang oleh para alim ulama. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan kefahaman, kefaqihan kepada kita dalam pada nak memahami ilmu agama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan aku namakan terjemahku ini dengan Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin. Allahumma salli ala Muhammad. Dan musannif kitab mengatakan bahawasanya dia menamakan terjemahan daripada muqaddimah kitab Ummul Barahin, Allahumma salli ala Muhammad, dengan nama Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin, iaitu i'tiqad. I'tiqad ni maksudnya pegangan, tuan-tuan. Yang menjadi pegangan, prinsip hidup, keyakinan dalam hidup. Jadi itu yang dimaksudkan dengan i'tiqad. Jadi pegangan hidup yang bagaimanakah yang memastikan seseorang itu dikurniakan pelepasan daripada kesesatan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ini yang kita nak baca, ni yang kita nak belajar. Sebab bila kita bercerita tentang prinsip beragama, ramai daripada kita mengaku beragama, akan tetapi adakah prinsipnya dalam pada mengaku beragama itu merupakan prinsip yang menyebabkan dirinya itu terlepas daripada kesusahan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Fi ilmi usuluddin, Allahumma salli ala, pada ilmu usuluddin, Allahumma salli ala Muhammad, pada ilmu yang berkait dengan ilmu usul, Allahumma salli ala Muhammad. Maka sekarang aku masuk pada yang dimaksud al-ma'budi bi'aunil malik. Baik, maka aku kata dan dengan Allah jua beroleh taufik, kata Syekh Sanusi, bismillahirrahmanirrahim. Memulai ia akan muqaddimahnya dengan bismillah kerana mengikut ia dengan Quran yang amat mulia dan kerana mengamalkan dengan hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa aqta', wa fi riwayatin fahuwa ajdam. Maka musannif mengatakan Syekh Sanusi memulakan mukadimahnya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, ataupun kita sebut dengan lafaz basmalah. Maka kenapakah Syekh Sanusi memulakan mukadimahnya dengan menggunakan kalimah basmalah ini? Kerana menturuti ia dengan Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena Al-Quran itu dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, suratul Fatihah, jumhur ulama semua sepakat dimulakan Al-Fatihah itu dengan bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang dikatakan alim ulama, bila mana mereka ni difaqihkan oleh Allah, pada setiap hal yang mereka lakukan semuanya berpaksikan kepada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu Islam, kata guru saya, merupakan cara hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Islam ni dia bukan agama yang hanya mementingkan tentang ibadah semata-mata. Nah, Islam dia bukan satu agama yang hanya menjaga ritual ibadat. Faham tak ritual ibadat? Nah, kita semayang zuhur, semayang subuh tu kita panggil ritual semayang. Nah, ritual ibadat maksudnya upacara ibadat. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akan tetapi yang ditekankan di dalam Islam adalah menghidupkan diri dengan beragama. Sebab tu Abdullah bin Ubay, walaupun dia semayang 5 waktu berjemaah, bahkan solat bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Ubay, tuan-tuan kenal tak Abdullah bin Ubay? Kenal? Ke tak kenal? Siti Nurhaliza kenal? Abdullah bin Ubay ni siapa tuan-tuan? Bapa segala munafik. Dan dia ni dijanjikan padanya neraka, dan tempatnya di dalam neraka abadan abada. Dia sembahyang tuan-tuan, dan dia bukan sekadar sembahyang berjemaah. Bahkan imamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling dahsyat tuan-tuan, pada ketika dia nak mati, dia minta Rasulullah kafankan jasadnya dengan jubah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat tak tuan-tuan? Nabi buat. Akan tetapi tempatnya tetap juga di dalam neraka. Jadi kalau kita merasakan dengan ibadah semata menjadikan kita selamat daripada kemurkaan, maka sepatutnya yang paling layak untuk diselamatkan daripada neraka adalah Abdullah bin Ubay. Bahkan kalau kita nak lawan, nah, hebatnya Abdullah bin Ubay dalam pada melaksanakan ibadah, kita kalah tuan. Nah, sebab kita pun bukan semayang 5 waktu berjemaah di masjid setiap hari. Nah, kalau hari ni kita boleh pun mungkin baru beberapa tahunnya. Zaman muda-muda dulu kita tak lekat masjid juga. Tak? Zaman kita tak duduk di masjid ni jauh lebih panjang daripada zaman kita duduk di masjid. Umur 20 sampai 55. Sibuk dengan kerja, tak sempat masjid tuan-tuan. Pencen 56. Nah, 56 tara dia nak nak boleh istiqamah tu 60 jugalah. Umur 60 baru boleh main masjid kerak. Pasal apa? Cucu jarang balik rumah dah. Nah, umur 56 baru duduk rumah. Cucu main duduk rumah. Dia kira nak duduk dengan cucu. Main 60 cucu dah besar dah, pakat sekolah dah. Masa tu tinggal berdua dengan orang rumah. Jomlah yang kita pergi masjid lah, tak ada benda dekat rumah. Tidak? Jadi jangan tengok sekarang tuan-tuan. Jadi kalau nak dibandingkan dengan Abdullah bin Ubay, siapakah yang lebih banyak amalnya? Abdullah bin Ubay. Imamnya merupakan imam yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi rupa-rupanya yang dinilai oleh Allah bukanlah ibadah, akan tetapi kehambaan. Allah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu syarat sembahyang yang diterima oleh Allah bukan pada sempurnanya rukun sembahyang semata, akan tetapi mestilah ada khusyuk,
yang mana khusyuk ini tak nampak pada jasad, tak nampak pada zahir, akan tetapi duduk pada hati yang tak nampak dengan mata. Bahkan kita yang sembahyang ni pun tak boleh nak bagi tahu waktu bila kita khusyuk. Tidak ada. Khusyuk ni kalau bahasa saya terjemah, larut dalam perasaan. Bahasa saya lah. Kalau guru saya, dia terjemah hati yang menghadap pada Allah. Masa tengah sembahyang, hati dia menghadap terus dengan Allah. Saya faham larut perasaan cinta dengan Allah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kita ada seorang anak kita yang paling kita sayang. Bila sekali dia balik rumah, tuan-tuan, kita berasa seronok tak? Kita berasa kasih tak? Kan? Jadi bila dia balik rumah, kita duk sembang dengan dia, layan dia ni, sampai orang lain kita tak dulik dia. Tu masuk khusyuk. Walaupun pada zahir nampak kita sembang dengan orang lain, tapi hati kita duduk dengan dia. Tengah duk sembang dengan dia, tiba cucu main, Tok Wan, boleh tak tu nak main ni? Pi. Dia cakap pi, tapi dia tak tahu apa benda. Pasal apa? Dia tengah ralik dengan anak dia ni, hak yang dia sayang ni. Itu masuk khusyuk, tuan-tuan. Itu yang kata larut dalam perasaan cinta dengan Allah. Masa sembahyang, tuan-tuan, waktu bila kita dah khusyuk? Allah SWT. Jadi sebab tu sembahyang diterima berdasarkan khusyuk, bukan pada sempurna rukun. Allah SWT. Sebab tu hari ni ramai orang sembahyang, tapi iman dia tak makin bertambah. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, ketika mana disebutkan nama Allah pada orang-orang yang beriman, zadatskum imana, bertambah keimanan mereka. Tuan-tuan, kita dengar disebutkan kebesaran Allah ini sehari paling kurang 5 kali, tuan-tuan. Betul tak? Pada saat Bilal mengazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maksudnya Allah Maha Besar, tuan-tuan. Bertambah tak keimanan kita? Pada ketika kita membacakan suratul Fatihah, kita memuliakan Allah di dalam surah tersebut dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji buat Tuhan kami, Tuhan pemilik akan sekalian alam. Allah Rabbi. Kita rasa tak hebatnya Allah? Tak rasa, tuan-tuan. Betul tak? Kita rasa tak? Tak rasa. Pasal tu lepas sembahyang kita boleh mengumpat orang, tuan-tuan. Habis sembahyang kita boleh cari aib orang. Tuan-tuan buka Facebook, hari ni setiap masa semua bercerita tentang keburukan orang. Saya sekarang sampai satu tahap buka Facebook ni cuma nak update je. Nak tengok tu dah tak ada hati dah, tuan-tuan. Pasal apa? Orang ni salah, orang ni salah, orang ni buruk, orang ni tak betul, orang ni semua orang. Hak dia tu malaikat sungguh. Betul tak? Jadi tak ada hati lah, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Jadi buayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tengok alim ulama bila mana mereka berbuat sesuatu yang ada di dalam kepala mereka hanyalah untuk mendapatkan rahmat. Mereka tidak lagi memikirkan tentang kemasyhuran, tidak memikirkan tentang kesenangan, tidak memikirkan tentang nak menyeronokkan nafsunya. Akan tetapi mereka memikirkan bagaimana nak Allah ini nampak, aku berusaha nak menjadi hamba Engkau yang baik, ya Allah. Maka sebab itulah dimulakan mukadimah oleh Syekh Sanusi dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena mengikut ia pada Al-Quran yang sangat mulia, dan juga kerana mengamalkan dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Maksudnya, pada setiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita yang tiada dimulai di dalamnya itu dengan bismillah, maka iaitu abtar, maksudnya terpotong akan ekornya. Dan pada riwayat yang lain aqta',
dan pada suatu riwayat yang lain ajzam. Maknanya apa? Tiga-tiga kalimah tersebut membawa maksud kurang berkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kurang berkat kerana apa? Tidak sempurna. Berkat ni apa tuan-tuan? Berkat kata ulama ziyadatul khair. Berkat ni maksudnya bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan membawa maksud bertambah kesempurnaan. Tuan-tuan ada duit, dengan duit tu tuan-tuan nak tahu berkat tak berkat, lihat pada berapa banyak kebaikan yang tuan-tuan boleh buat dengan duit tersebut. Adakah duit itu hanya memberi manfaat kepada diri kita sahaja, ataupun boleh memberi manfaat kepada lebih ramai orang, melebihi daripada kita seorang? Faham tak? Kat situ kita nak tengok berkat tak? Sama umur kita tuan-tuan. Umur kita nak tengok berkat tak berkat, lihat pada manfaatnya. Sepanjang kita hidup, kita ni diberikan keizinan oleh Allah untuk memanfaatkan umur demi kebaikan diri kita sendiri sajakah, ataupun boleh memberikan kebaikan untuk sekalian makhluk yang ada di sekeliling kita. Maka semakin banyak kebaikan yang dapat kita laksanakan dengan kurniaan dengan Allah, itulah menunjukkan betapa tingginya keberkatan yang diberikan oleh Allah terhadap kita. Itu yang disebutkan mengaji biar sampai ilmu tu jadi berkat. Maksudnya kurang-kurang ilmu tu bukan sekadar bagi manfaat pada kita, tapi bagi manfaat kepada orang lain. Nak bagi manfaat dengan orang lain tak semesti dengan ceramah. Tak semesti tuan-tuan kena duduk depan baca kitab. Allah SWT. Tuan-tuan nak bagi manfaat senang je. Tuan-tuan mengaji tentang taharah. An-nazafatu minal iman. Kebersihan tu sebahagian daripada iman. Jadi bila tuan-tuan masuk tandas masjid, nampak kotak, tuan-tuan tolong cuci. Jadi bila orang lain masuk toilet, nampak kita duduk cuci toilet yang bukan kita guna pun, orang ikut tak tuan-tuan? Akhirnya orang akan nampak, oh kena jaga bersih. Sebab apa saya cakap macam ni tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni tuan-tuan, ramai orang tak jaga kebersihan. Sebab tu benda yang paling saya tak suka sekali bila orang buang sampah merata-rata. Sampah buang pada tempat dia tuan-tuan. Tak ada tong sampah, bubuh dalam kereta. Bubuh dalam kereta, jangan tinggal. Pasal apa? Itu sampah kita. Pasal apa nak susahkan orang dengan sampah kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni almarhum ayah saya dia ajak ikat, dia suka ikat sampah tu, dia bubuh dalam bonet kereta. Dia akan cari tu sampah sampai jumpa. Dia takkan buang merata ni kena ubah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan apa sebab apa saya kata orang ini tak jaga kebersihan tuan-tuan? Ramai orang kita hari ni kencing tak basuh. Allahumma salli. Yang paling ramai disiksa oleh Allah di dalam neraka adalah orang kencing tak basuh. Kencing tuan-tuan basuh. Nak basuh macam mana? Kencing diri dekat mangkuk jamban diri tu, kan? Allahumma salli. Sebab tu sepatutnya tandas-tandas awam ni jangan duk pasang tandas yang jenis kencing diri, jangan pasang. Buat jamban tak apa. Biar semua nak masuk kencing duduk dalam jamban. Allahumma salli alaihi wasallam. Pasal apa nak buat hak diri tu? Tu tak kira hak meracik kena sulak. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi sebab ramai orang tak jaga kebersihan hari ni, keberkatan diangkat daripada kehidupan kita. Allahumma salli alaihi wasallam. Pasal tu hari ni orang nak buat baik sikit. Pasal Allah tak pandang tuan-tuan. Pasal apa Tuhan tak pandang? Dia buat benda yang dia tak suka. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi yang mana dia suka kencing dekat tandas R&R hak diri tu, Allah SWT lepas ni jangan buat. Melainkan kalau emergency sangat, sungguh-sungguh tak tahan lah ni. Kalau tahan basah sebab tak apalah, tu cerita lain, mudarat. Ni masuk boleh duduk menyanyi sembang dengan kawan lagi, terus pisu sambil kencing sambil sembang kawan sebelah. Allah SWT. Tak malu tu. Allah SWT.
Kalau kata besar sangat lebar, tutup tu boleh gagah lah. Dah lah halui, tayang orang. Tak malu. Allah SWT. Lepas tu tak basuh pula. Allah SWT. Baik. Maka Allah SWT Muhammad, pada maksud riwayat tiga-tiga perkataan itu menunjukkan kurang berkat, maka ia itu, dan jika tamam ia pada hissi sekalipun, yakni pada zahir, tiada sempurna ia pada makna. Maksudnya Allah SWT Muhammad, walaupun pada hissi, pada pandangan kita nampak sempurna, akan tetapi yakni zahirnya pada hakikat tidak sempurna ia. Allah SWT. Boleh faham? Lepas tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada buku nota, Allah SWT nak bagi berkat buku nota tu, perkara pertama yang tuan-tuan kena tulis bukan nama, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah pun sama, jangan masuk selagi tak baca bismillah. Pakai baju pun sama. Allah SWT. Sebab pada ketika seseorang itu memuliakan pekerjaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka sebenarnya ia telah memberi isyarat, ya Allah, kau jagalah, berkatkanlah apa yang aku buat ni. Maksudnya, ya Allah, kau sempurnakanlah pada pekerjaan yang sedang aku lakukan. Allah SWT. Faham tak? Tuan-tuan, kita hidup sekali ya, tidak. Jadi peluang hidup sekali ini jangan sia-siakan. Gunakan sungguh-sungguh nak tambah kebaikan di sisi Allah. Kita ni beruntung, tuan-tuan. Pasal apa saya kata kita beruntung? Pada saat hujung-hujung nyawa ni, dan ada yang daripada awal muda-muda, Allah dah bagi dia jalan untuk duduk pada tempat yang baik. Jadi jangan belagak dengan Tuhan, tuan-tuan. Ambillah dengan penuh rasa syukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau izinkan aku buat baik ya Allah. Pasal apa? Benda ni berlaku sebab takdir. Sebab tu guru saya selalu kata, jangan pernah melarikan diri daripada takdir Allah. Saya tak faham. Saya tanya balik guru saya, apa maksud takdir? Macam mana nak tahu takdir kita? Dia tanya balik, yang mai sini jumpa dengan dia pasal apa dia dah? Saya jawab, mai pasal nak minta nasihat. Apa guru saya jawab? Dia kata, salah. Hang mai sini hari ni pasal takdir Allah telah mengatakan hang akan jumpa dia hari ni. Allah SWT. Itu takdir. Cumanya pada takdir yang baik kita minta Allah kekalkan. Takdir yang tak baik kita minta Allah jauhkan. Jadi pada ketika kita mula merasakan hidup kita ini berada dalam takdir, yang mana hakikatnya memang berada dalam takdir, tuan-tuan, pada saat itu, tuan-tuan, kita mula merasakan bahagia. Pada masa itu kita mula dicukupkan pada segala keperluan kita tanpa perlu bersusah-susah. Kenapa? Kita tahu Allah menjaga kehidupan kita. Bahkan Allah telah menentukan kehidupan kita setara mana. Jadi sebab tu jangan lari daripada takdir, tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan dah tak ada kerja, meniaga tak jadi, meniaga tak jadi, asyik kena tipu je dengan orang, duit simpan habis dah. Lah kali tak tahu pergi mana, mai duduk masjid. Tuan-tuan, maksudnya takdirnya Tuhan paksa tuan-tuan mai duduk masjid. Jadi jangan duk sibuk fikir cari pula rezeki masjid, boleh tak bagi modal saya nak berniaga, buat kerja bodoh, tuan-tuan. Allah SWT. Dah elok Tuhan letak tentu. Maksudnya apa? Hang duduk kat masjid dah lah. Bab makan macam mana? Tuhan bagi cukup lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, ayam mahal, ayam tak ada stok, tuan-tuan mati tak? Betul tak? Kan orang duk berungut dalam Facebook tu, apa lah pergi maki ayam tak ada, ayam tak ada. Kami nak makan pun susah. Tak mati-mati pun. Betul tak? Saya pergi maki, tuan-tuan. Saya minta sahabat saya, Ustaz Hayat, telefon order ayam. Kami madrasah, kami memang simpan stok. Dia kata, telefon Ustaz, order ayam. Telefon-telefon ayam tak ada. Tanya budak-budak ni, makan ayam tak? Makan juga ayam kat kedai. Betul tak? Beli tak ada, makan kat kedai ada. Jadi nak risau apa, tuan-tuan? Betul tak? Kita buat kerja kita sudah,
Kita buat kerja kita, cari ayam tak ada, tak apalah. Pergi kedai tengok ada, makan. Duk merungut buat apa? Dapat apa tuan-tuan merungut, dapat apa ni? Sepatutnya kita muhasabah. Pasal apa Tuhan buat macam ni kat aku kan? Pasal apa? Masa tu baru kita akan nampak lemah kita. Masa tu baru kita akan nampak kurang kita. Sebab apa? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Inilah orang yang bijak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa hidup dia muhasabah diri dia. Dia tak tengok orang, dia tengok dia. Aku ni tang mana kurang, tang mana lemah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Zahirkan keburukan, sembunyikan kebaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksudnya kita jangan duk bangga dengan kebaikan kita. Nampak keburukan kita, baru betul. Tuan-tuan boleh sedekah, tuan-tuan jangan rasa bangga dengan sedekah tu. Tuan-tuan nampak berasa malu. Pasal apa? Hak kita simpan lebih banyak daripada kita sedekah. Tidak? Tu baru betul. Masuk RM1 sambil masuk tu sambil rasa, ya Allah malunya, ya Allah, hak aku simpan RM1,000. Tapi masuk juga RM1 tu. Pasal apa? Sayang hak RM1,000 tu. Tapi malulah. Malulah. Jadi bila dia malu tu, okeylah. Korang-korang esok depan Tuhan, ya Allah, aku ni minta maaf lah ya Allah. Aku memang sayang sungguh, lemah aku tang tu. Tapi aku usaha juga lawan. Dalam pada aku nak simpan juga RM1,000 tu, RM1 tu aku sedekah ya Allah. Macam tu. Dari situ tuan-tuan, barulah kita ni menjadi hamba yang mempersiapkan diri dengan amal soleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia faham dah ni? Allahumma shalli ala sayyidina. Baik. Maka mencari kesempurnaan pada makna itu merupakan suatu tuntutan. Tuntutan dalam kehidupan kita bila kita berusaha untuk menyempurnakan pada makna kehidupan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang kita nak bawa balik jumpa Allah bukanlah diri kita, akan tetapi amalan kita. Itulah kesempurnaan pada makna kehidupan. Dia faham ni? Allahumma shalli ala sayyidina. Baik. Makna Allah. Baik. Ketahui olehmu bahawa makna lafaz Allah itu nama bagi zat Tuhan kita yang wajibul wujud, khas ia pada lafaznya dan khas ia pada maknanya. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi sebab tu guru saya almarhum Bapa Haji Saleh, dia pernah bagi tahu dekat kami, dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah itu bukanlah Tuhan, akan tetapi Allah itu adalah nama bagi zat Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama bagi zat Allah yang wajibul wujud. Mana yang wajibul wujud ni? Zat tadi. Maksud dia tak boleh, tak ada. Mustahil pada dia, tiada. Allahumma salli ala sayyidina. Bila kata zat Allah, zat bagi Tuhan adalah zat yang wajibul wujud. Mustahil, tiada pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan lafaz Allah ini merupakan khas pada lafaz dan khas pada makna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka erti khas pada lafaz itu, tertentulah lafaz Allah itu nama bagi Tuhan kita, dan tiada harus dinamakan dengan dia akan yang lain daripada zat Allah, melainkan atas jalan sandaran seperti Abdullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi makna Allah itu, kalimah Allah itu khas pada lafaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan khas pada makna. Tak boleh guna kalimah Allah pada tempat selain daripada zat Allah. Sebab tu bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang kafir nak gunakan Allah pada Tuhan yang mereka iktiraf. Kita tak iktiraf. Tuan-tuan tak boleh cakap mereka nak guna pada nama Tuhan mereka. Kafir tuan-tuan. Pasal apa? Tuan-tuan mengiktiraf adanya Tuhan selain Allah. Allahumma salli alaihi wasallam.
Bila mereka nak guna kalimah Allah pada Tuhan yang mereka iktiraf, kita tak iktiraf kan? Mana ada Tuhan selain pada Tuhan? Tidak. Tak boleh kata tu Tuhan dia apa? Haram kan? Ni, orang jatuh murtad tanpa sedar. Lepas tu kalau anak-anak kita lalu kat tokong, dia tanya, Tok Wan, ataupun cucu kita lah, Tok Wan, hak tu apa? Hak tu Tuhan orang Hindu. Jangan. Habaq tu patung. Orang Hindu ni dia sesat, dia pergi sembah patung. Dia rasa Tuhan, patung tu Tuhan dia. Habaq macam tu. Jangan habaq tu Tuhan orang Hindu. Bila kita sebut tu Tuhan orang Hindu, jatuh dah akidah tuan-tuan. Maksud kita iktiraf adanya Tuhan selain Allah, ni bahaya tuan-tuan. Allah SWT. Ini nak kena jaga sungguh tuan-tuan. Sebab benda akidah ni dia tak ada khilaf. Benda syariat dia ada khilaf. Contoh rukun sembahyang, Imam Nawawi kata 13, Imam Abi Syuja' kata 17. Allah SWT. Dua marhalah, Nabi kata 2 marhalah boleh buat jamak, dah dikira sebagai musafir. Tapi ada khilaf tak ulama pada bilangan kilometer? Ada. Allah SWT. Dia ada pendapat jumhur, ada pendapat terpencil. Jadi semua ada hujah masing-masing. Jadi itu pada bab syariat. Tapi pada bab akidah tuan-tuan, tidak ada yang namanya khilaf. Jadi semua ulama sepakat tidak ada Tuhan selain pada Allah. Maka dan lafaz Allah merupakan lafaz yang takhassus pada lafaz dan makna. Maka tak boleh guna selain daripada Allah. Dia faham? Jadi bila nak guna pada tempat selain daripada Allah, mestilah disandarkan kepada Allah juga. Jadi nak buh nama anak sebagai apa dia? Sebagai nak tunjuk kata syukur sebagai hamba Tuhan. Maka bubuhlah Abdullah, hamba bagi Tuhan. Tuan-tuan boleh faham ni? Allah SWT. Baik. Dan irtikhas pada makna itu, iaitu maknanya ma'budun bihaqqin. Allah SWT. Maksudnya yang disembah dengan sebenarnya. Ma'budun bihaqqin. Allah SWT Muhammad. Ma'budun ni siapa? Zat Allah tersebut, iaitu Allah. Allah SWT Muhammad. Yang disembah. Itu ma'budun. Allah SWT Muhammad. Abidun, orang yang menyembah. Allah SWT Muhammad. Dia faham tak? Kalau abdun, Allah SWT hamba. Allah SWT. Baik. Jadi ma'budun bihaqqin, dengan sebenar-benarnya. Maksud sebenar-benarnya ni, tak ada padanya itu akan keraguan. Allah SWT. Bolehkah kita ragu-ragu sebuah Tuhan? Boleh? Tak boleh. Bihaqqin. Dia kena pasti. Sebab tu tak boleh ada dalam diri kita ni sikit pun ragu-ragu pada kekuasaan Allah. Jadi orang yang memahami maksud lafaz Allah ni, dalam hatinya tidak ada keraguan. Sebab tu Allah nak mendidik kita dalam pada mentahqiqkan Allah dengan kalimah la ilaha illallah. Betul, orang yang memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah, maka sudah pasti dia takkan tersesat buat selama-lamanya. Pasal apa? La ilaha illallah ni besar dia punya manfaat dia. Kerana dalam kalimah la ilaha illallah bergabung di antara kalimah nafiah dan isbat. Isbat tang mana? Allah isbat. Tu memang pasti dah. Allah memang kita tahu dah. Dan bahkan tidak ada Tuhan selain pada dia. Maka kenapa nak kena sebut lagi la ilaha? Tidak ada Tuhan. Kenapa nak kena sebut pada ketika memang dia seorang Baik, tuan-tuan, ni buta ayat. Katalah kat depan saya ni, buta ayat ni ada sebutai Bila tuan-tuan kata, Ustaz, ambil ayat tu minum. Tuan-tuan akan sebut, ambil buta ayat tu minum. Ataupun tuan-tuan akan kata, Ustaz, ambil ayat tu je, jangan ambil ayat hak lain. Nak kata tu lagi kan? Sedangkan kat sini ada sebutai Faham tak?
Kita akan sebut ayat tu. Jadi Allah ni memang dia esa dah. Pasal apa nak kena kata la ilaha? Rupa-rupanya kalimah la ilaha illallah ini untuk menghilangkan selain daripada Allah di dalam hati. Sebab tu kita menafikan pada hati la ilaha di sini illallah, selain daripada Allah. Allah SWT. Dia faham tak? Tu kata kalimah dia besar kata. Kalimah nafiyah dan kalimah isbat. Allah SWT. Baik. Maka tertentulah makna yang demikian itu bagi Allah, tiada dapat bagi yang lainnya. Allah SWT. Maka makna dia memang itulah makna yang sedemikian bagi Allah. Tak ada dah maksud yang lain dah. Tuan-tuan takkan boleh faham dengan perkataan yang lain dah. Itulah maksud yang sebenar-benarnya. Allah hanyalah untuk wajibul wujud. Allah SWT. Baik. Dan lafaz Allah itu adalah ismul a'zam pada sisi jumhur ulama. Maka ulama pada jumhurnya mengatakan ismul a'zam, iaitu nama yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah, bagi menunjukkan Allah adalah Allah. Maka dan telah memilih oleh Nawawi akan bahawa ismul a'zam itu pada lafaz al-hayyul qayyum. Jadi dua-dua ni bawa maksud sama aja. Allah itu al-hayyu al-qayyum. Jadi Imam Nawawi kata Allahumma salli ala Muhammad, ismul a'zam bukan kalimah Allah. Maksudnya bila sebut kalimah Allah tu lagi, dia tak nampak lagi mulia Tuhan ni, tapi duduk pada al-hayyul qayyum dia kata. Pasal yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendiri. Itulah hebatnya Allah Ta'ala tu pada pandangan An-Nawawi. Jadi menjadi masalah kan? Tak ada masalah juga. Pasal apa? Dua-dua tu menceritakan tentang zat yang satu. Allah SWT. Dia faham tak? Baik. Makna Rahman, bermula Rahman itu nama bagi sifat khas pada lafaznya dan am pada maknanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la. Sekadar tu dulu. InsyaAllah panjang umur, ada rezeki, kita jumpa, kita sambung dekat makna Rahman. Jadi kita mengaji ni tuan-tuan bukan sebab nak jadi alim pun, Kita mengaji sebab apa? Sebab kita nak Allah pandang kita. Sebab kalau nak jadi alim, mestilah kita ni jadi orang yang kena sungguh-sungguh mengaji. Betul tak? Ni kalau saya tanya balik, tak sat kita syarah bab apa? Pakat sakit perut semua. Jadi mana mengaji nak alim, memang tak alim pun. Betul tak? Kan? Tapi kita mengaji sebab apa? Sebab kita nak tunjuk kat Tuhan, ya Allah, pada hujung-hujung usia aku ni, ya Allah, dengan masa yang kau masih lagi bagi kat aku ni, aku nak tebus kesilapan aku, ya Allah. Jadi sebab tu aku walaupun mengantuk, walaupun aku penat, walaupun aku sakit pinggang, ya Allah, aku duduk juga dengar mengaji. Pasal apa? Aku nak balik kat engkau dalam keadaan redha dan diredai. Kan Allah kata irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Kan? Tuhan sebut lagu tu kan? Balik kat Tuhan ni dalam keadaan kita bersedia, tuan-tuan. Tu tanda redha. Contohlah kalau sekali ni tiba nampak malaikat maut tunggu kat pintu. Dia kata siap bagi buat pengumuman pula, wahai sekalian jemaah yang ada dalam masjid, siapa yang lalu aku cabut nyawa. Tuan-tuan nak lalu tak? Jadi maksudnya apa? Kita belum sampai pada maqam tuli. Sebab tu kadang-kadang orang sebutkan, kami terkejut Ustaz dengar kawan saya ni meninggal. Saya jawab balik, ya tuan-tuan, kita yang hidup dengar kata kawan meninggal, kita terkejut. Bayangkan hak mati. Betul tak kan? Hak mati tu terkejut tak? Sama kita. Angan-angan kita panjang kan. Kita sangka kita akan hidup selama-lamanya. Sebab tu angan-angan kita tak pernah habis. Betul tak? Jalan tak larat dah. Ada satu pakcik tua ni dulu, Allah SWT, stroke. Dia stroke dah. Allah SWT. Jalan pun tak boleh dah. Lepas tu dia cacat. Allah bagi dia jadi cacat sebab sakit dia.
Bila saya tanya apa cita-cita, tahu apa cita-cita tuan-tuan? Nak jadi kaya. Saya nak sihat, saya nak kaya. Nampak? Akhirnya Allah matikan dia dalam keadaan sakit tu, dalam keadaan mengharapkan kaya. Allah Rabbi, kita minta Allah ampunkan dia, minta Allah selamatkan dia. Jadi sebenarnya kenapa kadang-kadang Allah pertemukan kita dengan situasi-situasi macam ni tuan-tuan? Sebab Allah nak ajak kita sesuatu tuan-tuan. Bersyukurlah dengan kenikmatan kebaikan yang aku bagi pada kamu. Kadang kita kena tipu dengan orang tuan-tuan. Bukan sebab Allah tu zalim, tapi Allah nak bagi tahu sakitnya kena tipu. Maka jangan tipu orang. Ni kita kena tipu, geram, balas ke orang lain tak. Allah SWT. Jangan jujur je tak. Allah bagi itu bersebab. Tak ada satu perkara pun yang Allah izinkan berlaku dalam hidup tanpa mempunyai sebab yang baik. Allah SWT. Sebab tu hargailah pada setiap ketika yang Allah kurniakan kepada kita. Kita jumpa siapa pun tuan-tuan, kita menghargai. Kenapa? Kita bertemu ni atas kerana takdir Allah. Saya boleh duduk sini tuan-tuan, takdir Allah. Tuan-tuan kenal saya pun sebab takdir Allah. Saya kenal tuan-tuan pun sebab takdir Allah. Ada benda yang Allah nak bagi kat kita. Maka bersilaturahimlah dengan penuh rasa kesyukuran. Allah SWT. Jangan kita kenal orang, kita hina orang. Jangan. Allah SWT. Jadi belajarlah daripada kurniaan Allah. Mudah-mudahan menjadi asbab kita ini dikurniakan kebaikan oleh Allah, diberikan kesihatan yang baik yang menyebabkan kita mampu untuk melaksanakan ibadah yang banyak kepada Allah. Moga dengan kesyukuran kita ini menjadikan kita ini boleh bersilaturahim dengan lebih ramai orang kerana Allah. Mudah-mudahan dengan segala kebaikan kurniaan yang Allah berikan kepada kita, mampu menjadikan kita ni boleh memberi lebih banyak manfaat kepada sekalian orang, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan segala kebaikan ni Allah jadikan kita dikurniakan peluang untuk mendapatkan husnul khatimah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi saya kira cukup sekarang tu. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kehidupan kita. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk istiqamah dalam taat. Dan tuan-tuan tolong doakan saya, keluarga saya dan madrasah saya, agar kami semua ni tetap diistiqamahkan dalam taat, tidak dilalaikan dengan kehidupan dunia, dan sentiasa merasakan syukur di atas segala kurniaan daripada Allah. Boleh tak tuan-tuan? Tuan-tuan tolong doa kat kami lah. Dan mudah-mudahan dengan segala doa yang tuan-tuan bagi pada kami ni, Allah balas balik kepada tuan-tuan dengan sebanyak-banyak kebaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan kat dunia kita berkumpul, kat akhirat esok kita berkumpul pula sama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak? InsyaAllah lah. Baik, jadi saya kira cukup sekadar tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا